Sebab ada soalan jawapan tu yang saya nak 30 markah. Awak tengok tu je. Okey, dan uh, untuk kalau hari ni apa yang tu je awak dah faham lah okey. Betul ya, sebab saya punya tak nampak. Oh, nampak okey dah. Boleh. Awak full screen kan nampak nampak okey. Okey, so awak tengok muka surat AC AC 16. Awak bagus Awak cakap senang sudah macam cakap pilot. Yalah, Akbar. Cuba tengok muka AC ni Nizal. Saya dah ajar minggu lepas macam-macam awak tengok AC 12 AC 12 dan awak pergi ke new semualah. Open new. Okey. Dan saya nak tanya ni je. Awak dah buka ni je. Dah buka ni belum? Kalau awak tak boleh buka ni, awak pergi ke blank ni. Awak cuba buka sekarang. Kalau seorang boleh buka, okey lah. Nanti dia ajar. Siapa yang dah boleh buka yang chain ni? Okey. Siapa? Amira kan? Saya tak dapat nampak muka awak Sorry, minta maaf. Sebab saya guna satu screen je. Amira kan? Amira? Ke Salwani tu? Amira kan? Amira nanti awak kata dah nanti awak kalau ada problem, kawan-kawan lain tengok. Awak boleh ajar lah. Okey, yang ini awak ni macam muka depan lah kan? Muka depan. Ni adalah access ataupun database. Okey. So kalau saya tengok kalau ada cursor ni, so yang ni jenis table tau, table. Berapa table kat sini mana banyak. Yang ini kita ada, ni table 1 merujuk pada yang ni table 1 lah. Kalau sebelah nanti sebelah kanan tambah-tambah ada table 2, table 3, ni pun ke kiri. Ni kalau macam contoh Microsoft Excel awak ingat, dia bawah kan senarai sheet kan. Yang ni senarai table sebelah kiri. Awak tulis sikit senarai table sebelah kiri. Dan dia ada juga sebelah dia punya kawan matching ni sebelah kanan. Sebenarnya asal ni sebelah kanan ni, atas ni dan bawah tu. Jadi kita ada table yang macam-macam table yang kita boleh buat. So kita mulakan. Nanti awak ingatkan saya akan beri yang terbaru punya nota yang terbaru, tapi awak buat sendiri lah. Itu. Tapi yang untuk awak final, sekadar awak tahu yang saya beri soalan dan jawapan tu. Sebab memang kita akui benda ni bukan susah, dia complicated atau silap. Tu sebab lagi satu buku yang awak terima tu agak tak clear. Nanti saya beri yang PDF punya saya akan beri yang PDF punya. Okey. Apa yang saya cakap ni saya minta lah siapa tu. Nas ingatkan saya So saya bagi semua Okey. So awak tengok yang ini ketua AC 12 and then kita ada create button tu semua dan awak akan dapat paparan macam ini. Macam muka surat AC 14 tu, figure 15 tu. Okey. Dia ada sini.
Exactly sama ni kan. Yang ini dinamakan, yang ini table 1 kat kiri tu ialah access automatically create a default table. Dia secara automatik. Dia akan sediakan untuk kita lah. Okey, yang ini table appears in data sheet. View rows and columns in the table appear in a grid. A grid maksudnya jadi kotak-kotak kat sini. Ya. Yang ini nama status bar. Yang kat bawah ni. Yang ini view button. Atas bawah ni view button. Jadi, yang ni close button. Okay, seterusnya ada validation. Di sini lah minimum, maximum semua. Ni awak punya kerja kat sini dinamakan access word. Yang ni table appears in data sheet view rows and columns tadi. Data sheet view sini. Okay. Ni awak boleh tengok dalam figure 1/5 tu. Dan seterusnya kita ada creating a table. Surat AC15. AC16. Yang ini yang awak tengok yang penting tu. AC16 tu. AC16 kita ada field name. Field name maksudnya business analyst table as shown in table ni. Maksudnya orang yang ejen kita yang bekerja dengan kita tu. Dia punya contohnya NAS NAS dia ada buat satu business lah untuk membuat website kan. NAS akan nanti contohnya Amira, Nazla, apa tu, Nusa Zwani sebagai business analyst ataupun orang yang membuat website. So NAS akan membayar orang Izzuddin akan membayar kepada tiap-tiap orang itu. Kalau contohnya Izzuddin buat website, dia dah siap bayar ni RM1,000 contohnya kepada pekerja dah, ejennya. Itu dinamakan business analyst. Dan business analyst ni dia adalah maklumat-maklumat nama ni, dia punya gaji, dia punya alamat, postcode, dia asing-asingkan. Dia tak ada sebagai satu alamat saja. Dia akan sebagai orang kata alamat, nombor jalan, nama taman, and then postcode. Postcode tu adalah awak alat boleh tak sikit? Alat sikit. Postcode tu bukan number Dia teks. Dia boleh dulu jawapan. Okey, tetapi yang awak kena perhatikan, awak tulis tu kenapa dia bukan number? Sebab postcode ni tak ada kena-mengena pun dengan calculation. Betul tak? Betul ke tidak? Postcode ada kena-mengena tak calculation? Postcode 81,000, 84,000, nak buat apa, nak campur tak payah. Dia tax gaji yes. Salary lah currency. Okey, yang ni penting data type ni awak alatkan. Soalan biasa buat tanya data type ni. Field size pun samalah. Yang saya tulis tu mungkin silap lah, banyak sangat sampai 200 tu. Itu langkah selamat lah kan. Dia kat situ last name, first name, 15 kita situ kan. Yang satu lagi, yang jawapan saya ada silap tu, untuk business analysis number, yes, dia ada primary key description dengan caption BA. Yang lain tak payah. Awak untuk soalan final ni, kotak ni awak hafal. Dikatakan untuk structure of business analyst, iaitu kita ada data type and then field size, description satu saja. Nanti saya tak boleh betulkan sekarang saya minta Nas catatkan apa yang saya kata saya silap ke apa, nanti saya betulkan, saya akan beri yang betul Nas minta tu yang lain ingatkan Najla ingatkan pada Nas contohnya. Okey, yang ini YTD apa, year to date to modify your first create your database.
Access automatically creates a table for you. You can immediately begin defining the fields. Okay. If for any reason you do not have this table or inadvertently delete it, you can create the table by clicking create on the ribbon and then clicking the table button, create table. Okay. The following step define the first field, the business analysis number. Awak lihatkan business analysis number maksudnya itu ialah satu kolom yang pertama, business. Jadi awak tengok sini ada table 1 dan awak kena tukar sini ID ni. ID ni boleh juga ID tapi nanti awak confuse. So awak tukarlah. Okay. Tak gerak pula. Memang tak gerak oh. Belum saya tulis lagi. Belum gerak lagi. Tapi ada nampak menu Nanti bila saya tulis, awak boleh, nanti saya akan tanya ataupun awak ingatkan. Saya akan tulis ni. Awak kena dekat ID tu. Kat table 1, kat bawah tu ID kan. Awak klik kanan. Klik kanan. Kat table 1 tu, kan ada kat atas tu. Awak pergi ke rename field. Okay. Rename field. Awak tulis apa? Business. Jalan tak? Tegak tak? Nampak tak? Business analyst number. Dekat skrin awak nampak tak? Skrin ke awak. Nampak tak ada yang kata Nas kata tak? Dia tak gerak lah apa benda kan. Sekarang ni awak nampak kekuatan business analysis number tu. Dekat skrin. Okey nampak pula. Awak Nas, awak siapa ni, saya lain, klik kanan yang kat ID tu kan, ada kekuatan ID tak? Ataupun mungkin awak dah terlepas, mungkin awak boleh tengok video saya dah nanti. Tapi ni awak klik kanan, awak pergi ke ID kan, table 1 bawah table 1 ada ID kan yang asalnya, dan awak klik kanan mouse awak klik kanan. Lepas tu awak tengok figure 1-6 tu, muka surat AC 17. AC 17. Okey. So awak kena pergi ke apa ni? AC saya tulis sini AC 17 muka surat page AC 17. Okey. Figure 1-6. Okey. Dah Dan dia akan tukar secara automatik di sini. Basic dia tak nampak lah secara keseluruhan sebab kecil saja tu kan. Yang ini dinamakan data type ni. Kita ada data type sini. Kalau awak perhatikan, kalau dalam exam biasa dia tanya data type. Apakah jenis data ini? Data ini dalam apa nama? Teks ke? Ataupun currency ke? Ya? Ni. Kat mana ni? Ni lah. Kita boleh pilih ni lah. Dia punya ni. Adakah dia short text ke? Number, currency, date and time, yes or no, more field contohnya. Ni. Ni dia punya data type. Okey.
Ni data type. Okey, sorry ni data type ni. Kanan sekali. Dia tu ada auto number. Ni boleh tak awak nanti saya screenshot ni data type boleh. Ada yang Microsoft Access yang ni amat penting. Saya tu cek dia saya jumpa. Okey. Ni. Bila saya itu hilang pula. Tak boleh nak screenshot. Okey, saya guna full screen lah. Ini function okey, saya masukkan dalam awak punya WhatsApp ni. Finance. Okay, finance. Oh, jadi awaknya exam lambat lagi kan? Lambat lagi. Ni data type kan? Okey, data type tu ada yang saya masukkan. Yang itu penting. Data type kita yang ni lah. Sama ada short text ke, long text ke, number, large number, date time, date or time extended, currency, yes or no, hyperlink. Itu data type kita. Alright? Yang kita jawab untuk exam nanti. Itu setakat ini kalau awak boleh awak boleh jawab exam. Okey. So, muka surat AC 18 nombor 3 tu. Awak boleh klik kat sini lah. Yang kat business analysis, awak klik dekat bawah tu. Dia akan tunjukkan nanti ada putih tu. So, rasanya dah buat ni awak. Name and caption position. So, awak klik kat sini yang ada bintang sini ni. Dia kata sini new tu. Okay. So, ni data type dia secara default dah auto number. Dan seterusnya awak kena tukar auto number tu, awak tukar kepada kanan sekali, awak tukar kepada text text. Tukar pada short text lah. Short text. Boleh dekat sini nanti saya ulang, kalau kat sini ada awak biasa ada kotak-kotak kan, awak klik kat sini akan jadi warna putih ya. Sebelah ni biru saya rasa kalau tempat awak ni. Ni putih. So awak tukar kepada data type kepada text ya. Tadi asalnya auto number. Dan dia ada field size. Field size. Field size ni berapa contoh nama awak. Nama saya adalah Hud Amin. Hud bin Amin. HOD 3 campur BIN 3 AIM 4 3 3 6 campur 4 10. Ada space lagi 12. Paling banyak pun 12. Tapi dia tulis sini dia bagi ruang sebanyak berapa? 255. Banyaklah tu. Okey, 255. Click the field size text box.
Yang ni penting name and caption ni. Ada awak like kan name and caption. Name and caption ni maksudnya awak nak ringkaskan ni panjang sangat kan business number. So caption ni macam orang kata dia punya apa? Uh, setting supaya nampak dia punya menu lah sekejap. Window caption. Okay. Okey, awak business number awak ada caption dia. Awak pilih yang ni ada menu name and caption ni tau. Maksudnya awak nak tukar contohnya nama saya put Amin jadi HA. Kan? Nazla Hani. NH contoh. So yang ini awak tukar sebagai BA. BA dan ada gambar ni lah, gambar pagar ni. BA pagar ni. Dan description ni ialah unique. Ni macam awak punya nombor matric card lah. Okay. Business analyst. Ya, okay. Kan ada tukar jadi sini BA. Tadi dia sama je, tak tukar pun tak apa. Tapi untuk keperluan ni, so dia nampak lah sikit tadi panjang kan. So BA tanda pagar. Dan tekan OK dah ada kat sini. Kalau awak nampak yang ini kalau awak dah siap BA tanda pagar ni, maksudnya awak betul lah. Dengan cara awak tekan apa ni? Awak tekan name and caption tau. Okay. Name and caption. Okay. Saya akan whatsappkan. Yang ni penting. Yang ni kalau yang lain senang. Dia terus saja. Name and caption. Okay. Dan dia tukarlah caption change ni. Figure 111. And then ni bagus. Okay. Figure 112. Click the click to add column. Awak nak tambah kolom. Yang ni ialah satu yang ni. Awak tengok sebelah BA tu ada yang kolom macam awak tambah sheet kan, Excel. Yang ni click to add. Okay. Yang itu awak kena you need to click to add heading. Click text in the menu of available data. Okay. Ni. Kan dia nak panah yang ke bawah ni pilihan ni kan. Yang click to add awak klik
sahaja. Dan awak akan nampak pilihan. Yang ini awak ada pilihan. Contoh-contohnya, dia sama juga macam kat atas tu data type Cuma awak perhatikan, awak kena tukar kepada BA tu, kepada sebelah je lah last name tu. Type last name. Ini, awak klik. Rename, awak rename kan dia. So, awak klik text klik text. Mana text, short text Bila klik text, dia akan tulis dia sebagai field 1 tau. Maksudnya awak kena buat sebagai apa? Last name. Yang ini maksudnya tadilah Nas sebagai contohnya ketua, so bawah dia ada Judin, lagi apa Salwani, Amira, alright? Itu sebagai pekerja Nas, alright? Dan semua pekerja ni mempunyai maklumat pribadi masing-masing, iaitu antaranya ialah apa? Nama, last name tu. So, awak tulis sini sebagai apa? Tulislah. Table 1 tu tulis sebagai last name. Tulis last name. Okay. Type last name. Kalau boleh dapatkan last name. Saya boleh dapat jawapan lapat ke? Boleh. Tapi saya suka dirapatkan Okey, pergi ke yang ni. Short text jugalah. Semua short text. Sementara ni lah lepas last name ialah apa? First name Okey. Lepas tu ialah apa? Street. And then apa? City. Lepas tu ialah apa? State. Lepas state apa? Postal code. Dia automatic sebenarnya. Data type tu bukan semua, bukan semuanya data type. Kalau contohnya kalau macam gaji, itulah currency yang ni saya berhenti dulu. Saya terus kepada currency tau. Untuk apa? Salary year to date. Itu adalah apa? Currency. Boleh Sebelah postal code tu ialah salary year to date. So itu awak terus pilih bukan tax Itu adalah data type dia ialah awak boleh pilih kat atas ataupun boleh tulis yang pilihan yang diberi. Awak tulis currency, apa currency dia? Ini ialah apa? Salary Y2D. Year to date. Y2D, year to date lah. Gaji lah. Dan selepas salary ialah apa? Incentive. Itu currency juga. So awak boleh gerakkan kat kanan ni ada scroll kat bawah tu boleh gerakkan. Dah. Ada lagi Kemudian click the save button on the quick access toolbar. Dia ada kat atas sekali ada gambar disket tu. Gambar disket ada save tu kan? Ke save. Boleh Sekarang ni dia belum tukar lagi.
So yang ini table 1 ni table 1 dia masih belum tukar lagi kepada apa? Ni awak tulis save ni, tekan save yang ni, nanti awak dia akan next arahan dia. Dia akan keluar apa nama table name tu. Jadi awak kena tukar kepada business analysis table. Boleh tak? Maksudnya kat sini, dia akan savekan yang bukannya save keseluruhan tau. Dia akan savekan table ni. Table untuk yang pertama tadi lah, table keseluruhan ni lah. Untuk senarai pekerja-pekerja lah. Pekerja jenas contohnya. Okey, ada 5 orang. Yang inilah table untuk pekerja yang dinamakan business analyst. Jawatan lah. So, waktu sini apa? Business kalau boleh sementara ni awak rapat boleh tak rapat? Saya pun tak rapat lagi. Sama ada boleh tak boleh rapat ke tidak atau tak boleh. Saya memilih untuk rapatkan dulu. Business analysis table. Okey. So, yang ini dia akan tukar daripada table 1 ni kepada business analysis tables. Okey. Dan ada cara dua lah. Right click tab, click save, control S pun boleh. Dia awak tengok dalam figure 115 dengan figure 116. Yang ni. Sekarang ni kita tengah berada dalam apa? Figure 115 dan 1-16. Okey. Okey, selepas ini minggu yang kelas yang seterusnya saya akan ajar awak detail Microsoft Excel. So yang ini setakat ini saya rasa awak dah boleh menjawab 30 markah easily. Tapi yang ini lebih pada teknikal. Teknikal ni awak pun boleh buat sendiri sebenarnya tanpa saya. Alright. Tetapi saya nak buat juga lah kata. Dulu saya tak buat ni. Awak boleh buat sendiri tanpa saya pun tak apa sebab kalau mengajar melalui sini agak susah sikit kan. Awak tak nampak screen kecil dan sebagainya. Awak kena tengok dua kan. Okey. Buku ada. Awak tinggal pun tak apa. Okey. Awak boleh tengok balik. Tekan OK. Dan automatic daripada tadi lah Excel table 1 ni, dia tukar kepada business analysis table. Macam Excel kan. Dia ada mula table 1. So awak rename lah kepada business analysis table. So dia akan tukar kan. Dan seterusnya, awak nak tengok dia ada ni. Ada view ni. Awak tengok sini ada view ni. Ada view sini. Ada gambar pembaris dan apa nama ni. Tiga segi ni. So nanti dalam pukul sebelum saja 11.30 tu. 11.25 tu. Saya akan buat pengesahan nama lah. Okay. Biar untuk kehadiran. Okay. The business table action now is complete. The final step is to save the table within the database. So, click save button. Ni dah tukar lah tadi. Awak tengok balik. Figure 117. Klik the view button. View ni maksudnya awak nak melihat secara orang kata dalam je lah. Dalam macam ni lah paparan luar yang orang kata macam awak tengok wayang. Siapa pernah tengok wayang sini? Izzuddin pernah tengok wayang tak? Amira, maksudnya awak tengok wayang, awak tengok paparan. Tapi kat dalam tu awak tahu tak? Apa yang ada kat dalam, di belakang tabir, di belakang apa tu, wayang tu. Paparan warna putih tu kan. Belakang ni apa? Itu ni awak nak tengok view tu. Okay. Tengok wayang, cantik. Tapi belakang ni berserabut dengan dia punya apa. Dulu saya ingat dulu masa kecil lah. Anak saya kecil lah. Masa abang awak lah tu. Ada gambar dekat wayang, dekat TV dia ingat kan. Dah besar juga dia ingat kan ada orang kat dalam tu. Dia kata yang ada orang lah. Lepas tu buat yang live dengan rakaman dia tak beza apa live kan. Apa dia rakaman kan.
Macam sekarang ni live kan. So, ini view. Awak tekan view ni. View ni, awak tengok sikit. View ni macam wayang, panggung wayang. View ni macam panggung wayang. Di belakang apa? Tulis lah. Di belakang tabir Saya tak boleh. Apa benda tu nama tu? Siapa yang boleh beritahu saya, tolong saya? Apa yang awak nampak? Yang tabir apa nama? Tabir Wayang. Yang warna putih tu. Awak masuk-masuk je ada warna putih tu macam screen tu kan. Apa nama tu? Awak sebut apa tu? Bahasa sekarang lah. Sebab awak selalu tengok wayang kan. Hello. Mira ke? Nazla ke? Nas ke? Azudin. Sarwani. Hello. Awak tengok wayang. Apa nama yang skrin putih tu? Tak tahu. Bagus jawapan lah. Suka saya seronok. Skrin itu dah bahasa malu. Dulu orang kata wayang. Kain. Orang kata kulit lembu lah. Sebab dia tebal. Mungkin kulit lembu lah saya rasa. Tetapi belakang kulit lembu tu orang tahu ada macam-macam. Ada macam-macam. Apa mungkin lampu mungkin lampu daripada depan. Tapi dulu, kalau dulu lah kalau awak belum hidup lagi, dulu ada macam wayang pacak tau. Wayang pacak. Dekat padang dia letak skrin. Kat belakang tu ada lah dia punya lampu lah apa. Yang ini yang dinamakan view dia. Awak nak tengok apa yang ada di belakang yang tabir tadi. So kalau awak tekan lagi view kat situ, skrin dia, ada balik semula pada asal. Tapi awak ada lagi view ni, dia akan ada lagi. View ni awak tekan 5 kali tak apa. View ni awak nak tengok, yang ni muka depan yang awak tengok cerita apa. Cerita apa yang pernah awak tengok? Mira. Bayang cerita apa? Yang awak rasa terkesan lah, sampai nangis, sampai apa tak nak keluar daripada bang wayang apa. Ataupun yang awak ingat cerita apa? Cepatlah. Malu lah. Cepat Mira. Apa nama tajuk dia? Dah lupa dah. Banyak sangat. Apa nama filem dia? Saya pun nak tengok juga ni. X-Men. Spider-Man. Pacific. Oh tu. Itu yang laju-laju tu Okey. Maksudnya itu yang awak tengok. Sekarang ni macam sekarang ni lah. Tetapi nak tengok apa yang berlaku kat belakang tu. Di sebelah skrin kan kata. Okey. Yang inilah macam programnya. Macam contohnya sebenarnya kadang-kadang dia tipu je awak. Dia kat green screen ke kat situ je dia naik kuda kat sini. Kuda tak gerak pun. Dia gerak. Macam awak dia teknik lah. So yang ini dia punya ni program dia lah. Alright. Ni program dia. Kita ada click the view. Saya balik semula. Click the view button cover. Kalau awak ni, kalau awak tekan yang anak panah ni, dia ada dua, data sheet view dengan design view. Kalau dekat buku tu banyak satu lagi pivot table. So ni ada dua je. Okey. Tapi kalau awak klik saja, dia keluar ni lah. Kan? Jadi dia ada primary key. Awak kena hati-hati ni primary key ni. Yang ini memang kena yang disebutkan primary key button. Tools. Okey. Alright. Terima kasih kat awak hadir. Saya betul saya kata saya nak buat rakaman. Dia kata Nazla kata suruh buat rakaman. Boleh tapi saya dah cuba. Allah, tak semangatnya Bila mana ada awak semangat saya tanya wayang tanya tu. Awak ada respon. Alright. Okay, then sini dia ada business analysis table. Dia ada apa sama ni? Dia ada ni. Awak tengok yang dekat field name dia ada ni business table ni.
Key symbol indicates business relationship number field is the primary key. Business relationship ini ia adalah primary key. Yang ni awak kena hati-hati. Saya cuba tekan dekat business relationship number tau. Bukan last name first name. Awak tekan primary key ni. Ini memang saya takut. Saya cuba primary key. Dia keluar sini. Kunci sebelah kiri. Nampak? Sini. Ada kunci sini. Ini penting. Okey. Ini penting. Sebabkan penting, saya buat sinilah. Okey, yang ini saya buat sini sebagai sini. Ada nama kunci ni. Primary key sini. Dengan sini. Awak tekan. Tekan ni nombor 1. Dan keluar je dia ni. Saya akan masukkan sini sebagai apa. Ini semua datang Copy. Yang ini ialah yang ini. Okey. Salah punya WhatsApp ni. Awak tengok je dalam figure 118. Okey. Figure 118. Okey. Kalau saya buat sini figure sekarang kita tengah figure 118. Okey. Figure 118 ni untuk apa? Untuk awak tekan apa? Tekan primary key So ada gambar kunci sebelah gambar kunci nanti. Sebelah apa? Sebelah business analysis number field. Okey. Yang ni. Tak apalah, saya WhatsApp dalam sikit. So awak tengok dalam figure 118. So ada gambar kunci kat situ, kat buku tak nampak gambar kunci kat sini, nampak lagi kunci sini. Sini. Okey. Dan awak tengok tax, salary kan betul lah saya buat currency. Ada lagi kat bawah tu. Field size awak tukar lah 2. Tukar lah field size 2 lah. Yang banyak-banyak pula 2. Sebab awak punya kerja pun 5-6 orang pun. Tak sampai lah 100. Yang ni 2 je Dan caption ni dia dah ada caption BA ni lah. Caption maksudnya dia punya ringkasan. Okey, dia punya ringkasan. Ni sebenarnya awak dah buat tadi. Lagi satu untuk yang last name. Awak pergi ke last name. Pergi ke last name dan field size dia adalah 15. Janganlah banyak. Sebab nama awak pun takkanlah sampai 200 lebih. Tak muat. Gambar kat IC awak tu. Tak muat. Okey. Macam Amin nama bapak saya. So 4 je. So 15 pun lagi banyak last name tu. First name pun dan seterusnya ialah ni dah kira lebih kurang lah tunjukkan untuk ni. Untuk close the table, please the close button Kalau dah siap ni, dah buat dah masuk semua, awak boleh close button for the business analysis number. Close button ni awak hati-hati Boleh tak hati-hati sikit? Jangan close button yang atas tu, habis terus. Yang sini ni ada tak nampak sini ada. Kat ujung sini, business analysis number ada kat sini Tak payah keluar pun tak apalah. Ni save senang. Keluar kat sini Di kat belakang ujung. Okey.
Awak keluar kat sini pangkal ni. Kalau kat buku kat ujung tak ada, saya tak jumpa kat sini. Close ni maksudnya dia dah save tau. Awak jangan takut. Okey? Awak jangan takut. To click add to add records to a table, maksudnya awak nak masukkan dia punya maklumat. Yang ni maklumat. Contohnya tadi Nas, dia ada pekerja, namanya ialah Amira. Alright? Masukkanlah alamat dia. Jadi to click creating a table by building the structure and saving the table is first step in two-step process. The second step is to add records to the table. To add record to a table, the table must be open. When making changes to tables, you work in the data sheet view. In data sheet view, the table is represented as a collection of rows and volume. Jadi awak masukkan nama dia, figure 121 tu ada carry, ada personal dia call dia carry, manual maintenance dan seterusnya. Jadi awak kena figure 121 tu, yang ni right click tu kan saya tulisan dekat buku tu, ada tulisan saya tu kan, yang nombor 1 right click sini, right click tekan yang kat sini kan, awak tengok business analysis table sebelah kiri tu, tekan mouse sebelah kanan and then tekan open. Kita ada import, ada export dan tekan open ni. Right click in the dimension to display the shortcut menu. Click open, okay? Click open. Okay, selepas dah open tu, awak dah boleh masukkan dia punya apa? Type 11 to first business. Contohnya nombor pekerja lah. Contohnya Nas tadi, dia ada pekerja namanya Amira. Nombor pekerja Amira adalah 11. Okay. Okay, nama dia ialah, tulislah. Kalau kat sini kita tulis Carry. Carry. K-E-R-R-Y. And then Coldela. Nama dia sebenarnya lah Coldela. Nama pertama dia. Dan seterusnya ialah apa tak nama jalan dia, kita kalau tak sama, hampir sama pun tak apa. 251 Painter nama jalan dia. City ialah Georgetown. Kebetulan pula kita ada Georgetown Penang Georgetown. Dan state, apa benda ni, New York City NC. Kalau kita state ialah Johor. Okay. Amerika pun ada state dia. Texas lah semua tu kan. Ada 300 state dia. 28794 postcode. Okay. Dan salary dia, salary ni contohnya salary Amira 3,200. Okay. Sekejap. Kosong tu sekejap. Jangan lupa. Tertinggal. 3200. Dia automatic point. Jangan lupa point. Tetap perpuluhannya. Dah. Gaji dia. Satu lagi apa tu? Insentif. Insentif dia berapa? Insentif dia? Insentif, kita ada gaji dan juga kita beri dia insentif. 3, 4, 5 kosong. Okey. Dah. And then yang kedua, nombor, contohnya yang kedua, Amira. Lepas tu, pekerja Nas ialah business Nas. Siapa dia punya bawang-bawang dia? Ialah Nazlah contohnya. So, nombor pekerja Nazlah 14. Nama dia ialah Martinez. Martinez Manuel. Okey, yang ini jalan dia ialah nama jalan lah. Macam contoh nombor apa? Nombor rumah 20 ya. Jalan Bunga Rampai 3 contohnya. Alright. Dan sini Johor Bahru contohnya.
State Johor, kalau kat sini lah SC, tak apa Tasik. Dia kat Amerika ni Radio 8797 dan gaji dia ialah berapa? 3,100, yang sini 2430. Okay. Macam mana kita kena buat sini lah 2430 point. Oh, banyak 60 bulan ni. Okay. Dia automatic RM tu sebab tu currency. Kadang-kadang awak punya setting sebagai ringgit ya. Itu setting dalam, awak kena tukar dalam window asal awal. Okay. Nanti awak ke control panel, setting dekat YouTube making changes to the data. Semua tu lah. Nanti awak baca. Awak dan kalau nak ubah, awak pergi je lah. Kat sini awak ubah je lah. Okay. Biasalah. Then to close a table, now that you have create and save the business analysis table, you can close it. Click the close button for the business analysis table. Kat sini ya. Awak tutup kat sini, close kat sini. Jangan kat atas tu. Ya. Tapi jangan risau, dia masih ada lagi kalau tutup kat atas tu Tapi kat sini dia tulis click the close button. Figure 126. Okey, dia masih ada lagi kekal business analysis number kat sini. Okey. Kat sini. Awak boleh buka, tutup, boleh tengok balik business analysis table. Dan awak tengok figure 130 muka surat AC28. Awak tambah lagi. Kita ada news quotes lagi apa jadi kita dah habis pun ya. Dah kat habis lah ni. Kat habis lah. Lepas tu awak cuba buat sendiri ya. Yang benda ini, saya mohon jasa baik, awak dah buat ini, awak buat sendiri ya. Saya tak nak ajar lagi lah. Yang itu. Okay. Bukan saya tak nak ajar lagi, kita dah habis syllabus sebenarnya. So, saya lepas ini lebih fokus kepada final lah. So, yang ini kita ada awak pergi balik, klik business analysis number, dia ada nama yang asal yang tadi. Lepas tu yang ni dia ada gambar ini gambar bintang ni. Bintang ni disebut yang terakhir dan row yang terakhir. Jadi awak masuk je lah. So yang ini namanya ialah business analysis number on first record. Yang ni ada nombor ni, nombor 1 of 2. Kat bawah sekali tu dia ada 2 orang. Ni nombor 1 daripada 2 orang. Ni contohnya yang tengok previous record, second record. Sini boleh tengok juga guna button ni Okay. Lepas tu awak sambung lah. Nombor berapa? 11, 14 dan saya sambung seperti figure 1-33. Kita ada nombor 27 sini. Dan kita ada sini Liu. L-I-U and then Jen. Then kat sini ini
Okey, lepas tu kita masukkan record yang ketiga. Hijau Audacity apa? Liu Jen dan script dia ialah 265 Marble. Lepas tu Byron. Mana ada Byron. Dan Byron SC. Apa lagi dah sini. Dia ada figure 136 tu tengok. Figure 136 tu hasil dia. So saya punya hasil dia. So gaji dia 3,000 apa? 3,400 tu. Right. Sini 3 apa? 34 gaji dia. Postcode tu sorry. Postal code dia ialah 28795. And then sini ialah apa? 3,400. Okay. Tengok kan. Lepas tu 2280. Alright. Lepas tu nombor apa? 35. Scott. Nama dia Scott Jeff. 1925. Pine. City Georgetown. NC 28794 500. Dia auto RM tu. And then 2280. Oh ni 22,000 silap ni. 2280 ni 500 ni kosong ke? Ni silap. Jangan silap. Cuba tengok, perhatikan figure 136. Selepas itu kalau awak ada printer, awak print lah. Saya pun print terus ya. Saya akan terus print kat sini. Kita akan print, okey. Hello, dengar? Hello? Dengar tak? Dengar? Hello? Dengar tak? Hello, dengar tak? Dengar Saya betul ni. Tadi tak dengar kan? Sebab apa? Saya nak guna cocok dengan printer tu. Dah, pening lah ni. Agak habis lah ni. So, pergi ke file. Macam biasa. File. Print. Pergi ke print. Okay. Kalau awak tengok sini, print preview. Ni hasil dia. Print preview. Kalau print pun sama juga ya. Saya tekan print. Macam biasa lah. So, ni dia punya hasil lah. Ni database awak. Okay.
Awak boleh tengok lah, zoom kan. Ni. Ni yang awak dah buat tadi. Dia orang kata awak tak boleh senang saja untuk tambah, delete macam Excel tu. Jadi data dia lebih orang kata mudah dipercayai lah. Alright. Betul, tekan je lah business analysis table. Awak boleh main view ni semua kan. Business analysis table tekan view pun macam biasa sini. And then awak boleh pergi ke yang ini sama ya. Sebab kita ada tempat masa je. Figure 141 tu awak cuba buat kat rumah. Boleh tak? Boleh tak? Nas, awak ingatkan saya nanti kalau contohnya creating additional table lah. Maksudnya sama macam tadi awak buat business analysis table. Tapi yang ini lebih yang lain pula, table yang lain iaitu client number saya. Client number. Table client number. Yang ini wajib awak buat. Awak kata suka datang kelas saya yang ini tau. Saya ada kerja rumah untuk awak habiskan yang itu ya. Sebab rasanya tak sempat saya nak habiskan ada masa latihan ni. Cuba buat dulu. Boleh tak? Pelajar-pelajar saya ni, boleh tak? Daripada AC 32 tu. Creating additional table. Okay. Creating additional table. Buat. So your homework. AC berapa? AC 32. Sampai habis Yeah. Tak banyak. AC boleh AC 69. Okey. Kalau saya ada masa, saya buat macam ini juga. Tapi saya nak yang Excel juga. Let's nanti Excel. Tapi saya suka benda ni, tapi sebabkan dia ini tak begitu ni lah. Tak begitu. Awak boleh buat sendiri. Bukan tak begitu penting. So boleh buat sendiri. Dan saya dah hasil untuk table 1. Kita ada table 2 tu yang awak kena buat nanti ada client business analysis table awak punya kerja. Macam contohnya Nas ada kerja iaitu Amira, lagi siapa tadi? Sanwani, Izzuddin. Tetapi itu bekerja tau. Ada satu lagi table untuk klien pelanggan. Maksudnya bukan bekerja, awak bezakan pekerja kan klien. So contohnya klien, contohnya ialah nak buat untuk website untuk KYPJ klien. Untuk contohnya hospital klien. Untuk kedai dobi klien. So you have to differentiate between business analysis table and client. These two tables is different table. This is a different table in your access. Will appear in your list of table here. We have complete the business analysis table. That is your staff table, and then second table is your clients. Then your homework is you have to do by your own on page AC32 up to AC69. It's similar what I did talk what I did to you, talk to you on business analysis table. Okay, you have to by hook or by crook you have to complete your task, all right, on page AC32 up to AC69 at your home, or at your house, or as your homework. Because of we have a limited time. Okay, we have this is what for final purposes. This I have completely
delivered to you. Complete, very complete. Then for next class is we have to focus on your final exam questions. Okay, we have two these what we call the most important things, right? It's Microsoft Access and Microsoft Excel that will assess you, that will question in the exam. And the rest of question is what we call the rest of question is theory parts, right? A theory part is about I know. So I will give you the final question, right? Might be on today or next day, tomorrow, right? So you have to remember me, whether Nas or Nasla will remember me. You have to get your need, and then next is have to make a column for your assignment. You I think you have already submit your assignment, but in your my phone number. But currently our e-learning is progressively very good and stable. Status is very okay. Then I will create your assignment column, the same answer that you submit to me by your by my number, personal number. But after this, the same answer you have go to e-learning as you is similar. You answer your task, right? You just click the column on the assignment, then you put all your answer in the e-learning. It's very easy. This is because next class I will ready for my next class is business accounting. That's why I need some rest then before I start class. Okay, any question? Apa-apa persoalan? Ada apa-apa persoalan? Any question? Oh,